Rekod dah lah. Rekod dah. Bismillah. Okey, buka buku surat 6. Kita ulang yang minggu lepas Kita ulang yang minggu lepas. Surah 9. Ada dua patutlah. Kita ulang. Semua putih. Kita ulang yang minggu lepas. Malim surat berapa? 6. Buku surat 6. Okey, jadi sekali lepas. Okey, semua tolong tutup sound, mute suara semua boleh? Boleh. Mute suara kejap semua. Mute. Tolong mute semua. Uzair, Solihin, Arisa, Naufal. Mute. Mute. Yudina mute. Okey. Hai, Firas, ikut tu. Okey, semua. Yang ni dengar kan? Kalau dengar buat Syami, Yudina buat Syami, Nasruddin. Nampak? Dengar tak suara? Yudina, dengar tak suara? Okey. Minggu lepas kita baca tajuk, kita belajar tajuk rukun solat. Ustaz ulang je hari ni. Sebab kita hari ni kita tajuk baru. Kita ulang sikit je. Minggu lepas kita belajar rukun solat. Rukun solat ada 3 bahagian. Yang pertama, rukun fi'li. Nampak ni? Rukun fi'li. Rukun fi'li, tengok depan semua. Rukun fi'li, ingat rukun solat ada 3 bahagian. Kesemua rukun solat ada 13 kan? Jadinya 13 tu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, rukun fi'li. Fi'li maksudnya apa? Rukun fi'li adalah pergerakan atau perbuatan yang wajib dilakukan dalam solat. Nampak? Ini dinamakan rukun fi'li. Ingat, rukun fi'li ni perbuatan kita. Contoh apa? Berdiri tegak tu perbuatan ke apa? Perbuatan lah kan? Jadinya dia termasuk dalam rukun fi'li. Yang kedua apa? Contoh lagi, rukuk tu kita bongkok ke badan kan? Kita bergerak ke tak? Jadi bergerak. Jadi bila mana kita bergerak dikira sebagai rukun fi'li. I'tidal, kita kata sami'allahu liman hamidah. Kita sami'allah, kita bangun dari rukuk kan? Kita rukuk macam tu kan? Kita bangun sami'allahu liman hamidah. Kita bergerak tak? Kita bergerak badan kita angkat tangan. Jadinya termasuk dalam rukun pergerakan ataupun rukun fi'li. Contoh lagi, sujud. Alia muka surah 6 Alia. Kita ulang yang minggu lepas. Alia sampai muka surah 6. Okey, rukun yang kedua pula, rukun dari fi'li, perbuatan ataupun pergerakan. Bahagian yang kedua ialah rukun qauli. Rukun qauli ni apa? Rukun qauli adalah ucapan atau lisan yang wajib dilakukan dalam solat. Maksud qauli ni apa? Percakapan kita. Kita menggunakan mulut kita bercakap. Bercakap dalam solat macam mana? Kita kata apa? Contoh yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nampak tak mulut kita? Mulut kita nampak? Mulut kita bergerak. Mulut kita sebut tak? Allah. Bila mana kita sebut Allah, jadinya rukun tu termasuk dalam rukun qauli ataupun rukun percakapan. Contoh lagi, membaca Al-Fatihah. Jadinya rukun yang kedua dalam percakapan ataupun rukun qauli, membaca surah Al-Fatihah. Siapa yang tak baca surah Al-Fatihah tidak sah solat dia. Sebab apa? Rukun membaca surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun solat. Contoh apa lagi? Selawat ke atas Nabi. Kita kena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat kan? Wa ala Sayyidina Muhammad. Betul. Yang ketiga, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nampak? Kita wajib bagi salam yang pertama sebab apa? Dia merupakan rukun solat. Masuk dalam rukun qauli ataupun rukun percakapan. Okey. Rukun yang bahagian yang ketiga apa? Rukun qalbi. Rukun qalbi ni apa? Rukun qalbi adalah perkara yang lahir daripada cetusan hati mengiringi takbiratul ihram semasa solat. Ingat, rukun qalbi ni ada satu je. Apa? Niat. Niat solat. Contoh kita, kan kita takbiratul ihram. Allah. Dalam hati kita kata apa? Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allah. Sampai kita Allah, sampai itu kita niat dalam hati. Nampak? Allah sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Akbar. Baru dalam hati. Ingat, rukun terbahagi kepada rukun solat ada semua ada 3. Salam. Rukun yang mana baru masuk kita ulang. Ya. Nak pergi tandas. Pergi. Rukun solat ada 13. Dalam 13 tu terbahagi kepada 3 bahagian. Rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun qauli, rukun percakapan atau pertuturan, rukun qalbi, rukun cetusan dalam hati. Yang ni kita belajar minggu lepas. Ingat tak semua? Hari ni, wali dah ulang, hari ni kita masuk tajuk baru. Buka muka surat 11. Buka muka surat 11. Hari ini kita belajar 11. Ni kan? Rukun. Muka surat 11. Tak nampak. Ni dia. Okey, nampak tak semua? Ada yang nampak tak Alia ke depan? Isa nampak tak Alia? Alia dengan Isa nampak tak ke depan? Nampak. Okey, Isa nampak. Okey. Yang tak ada buku tengok depan, yang ada buku tengok dalam buku muka surat 11. Hari ini kita masuk tajuk ketiga iaitu niat. Nampak? Niat dalam solat. Tengok apa yang dimasukkan dengan niat tu Kita tengok dia punya hadis dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Fa'inkan setiap perbuatan, setiap amalan itu dimulakan, setiap amalan itu bermula dengan niat. Sebab betul lah. Kita nak buat amal ibadat, melainkan kita berniat dulu kan. Kalau kita nak buat ibadah, kita niat dulu. Contoh solat, contoh puasa, contoh tawaf, contoh sa'i. Kita semua kena niat dulu, baru dikira sebagai amal ibadah. Itu benda yang wajib. Benda yang sunat ni kadang-kadang kita niat pun dah dapat pahala. Contoh kita apa? Nak derma lah, kita nak tolong ibu bapa kita lah kan. Nak bangun rumah pergi, nak hari ni nak tolong ibu masak lah. Dengan kita niat tu boleh dikira sebagai mendapat pahala. Sebab apa? Niat benda yang baik akan dapat pahala. Kalau kita tolong lagi buat, lagi dapat 2 pahala. Macam itulah. Sebab tu kata niat ini boleh mendatangkan pahala. Niat yang baik-baik lah. Sebab tu setiap amalan ataupun setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Apa? Okey, tengok. Kita tengok apa yang dikatakan dengan niat tu Yang ni termasuk dalam kenapa? Siapa angkat tangan tu? Amir. Tengok apa yang dimasukkan dengan niat tu. Tengok niat solat, nampak ni. Niat solat. Kenapa Amir? Angkat tangan. Amir kenapa angkat tangan? Okey, tengok sambung. Niat solat dinyatakan di dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu macam mana? Kan kita nak solat tu kita tegak dulu kan? Kita Allah ni kita tarik
Allah, kita masa kita tarik Allah, lepas tu kita kena niat dalam hati. Siapa kat tangan tu? Amir dengan siapa? Kenapa? Kenapa? Masa kita takbiratul ihram tu, Allah sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Akbar, baru kita akbar tu kita dah selesai untuk niat. Sebab tu kita kata niat ini adalah cetusan hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Nampak ni? Iaitu tatkala mengucapkan Allahu Akbar, lafaz yang disebut oleh mulut bukan dipanggil niat. Ingat, niat ini adalah cetusan hati kita ni, yang kita suara kita yang kita tak boleh dengar melalui telinga. Kita dapat tahu melalui hati kita kan. Nampak hati kita? Try kamu cakap dalam hati ni. Cakap lagi saja aku solat pada subuh 2 rakaat. Yang itu dikira sebagai niat. Ingat, niat ini adalah cetusan hati yang diangkat. Nampak? Niat ini adalah cetusan hati. Suara hati kalau kita panggil. Suara hati kita. Suara hati kita. Ingat. Ustaz ulang Niat solat, ingat ni, niat solat dinyatakan di dalam hati. Tengok dia punya tempat ataupun dia punya maqam niat tu sendiri tu kat mana. Masa kita niat tu dikira macam mana? Kat mana yang perlu niat? Ketika mengangkat, nampak? Ketika mengangkat takbiratul ihram. Ingat, kalau kita angkat takbiratul ihram ni, jadi bermulalah niat kita tu. Bila dah habis, maka habis juga niat kita tu. Tak boleh lepas daripada contoh kita baca Allahu Akbar, betul kita niat saja kita bersubuh 2 rakaat. Tak boleh macam tu. Di tempat kita panggil maqamul niat ataupun tempat untuk niat itu ataupun tempat untuk qasad tu sendiri berada di masa Allah. Kita angkat Allah saja. Mula kita sebut Allah dalam hati sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allahu Akbar. Bila akbar tu dah selesai kita punya niat. Nampak macam mana? Semua try buat tengok. Semua try angkat takbiratul ihram. Semua try angkat. Allah, semua try angkat. Semua. Allah. Sambil Allah sahaja aku solat ni dalam hati sambil sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Nampak? Akbar tu dah bila kita kata Allahu Akbar tu dah selesai niat kita. Ingat, tempat ataupun qasad untuk niat ni ada tempat dia berada di tengah-tengah. Dia tak boleh berada di akhir Allahu Akbar tu, tak boleh. Sebab kita sebut akbar, bar tu dah tak boleh dah. Lepas akbar tu tak boleh dah. Yang mana baru masuk muka surat 11. Mana baru masuk muka surat 11. Okey, kita tengok ni muka surat 11 apa baru masuk. Ingat, Ustaz ulang apa yang dimaksudkan niat solat tu? Niat solat dinyatakan di dalam hati. Ingat, niat ini berada di dalam hati. Niat tak boleh cakap, tak boleh digunakan menggunakan lidah. Itu tak dikira niat, itu dikira sebagai kalam ataupun pertuturan ataupun percakapan kan. Niat ini cetusan hati kita. Cetusan hati kita di dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Ingat, ni kamu highlight kat sini ketika mana dia? Highlight kita boldkan dia ketika mengangkat takbiratul ihram. Ingat, yang ketika ni maksudnya tak boleh selepas. Kerana ketika tu dalam keadaan itu sendiri. Allah sahaja solat fardu 2 rakaat wa akbar. Tak boleh Allahu Akbar, lepas tu baru kita niat saja aku solat fardu subuh 2 rakaat. Tak boleh macam tu. Itu bukan maqam niat, itu bukan tempat untuk niat itu sendiri. Niat dalam solat lah. Sebab tu qasad kita masa niat atau kita punya qasad kita punya niat berada ketika mengangkat takbiratul ihram. Ingat, dia tak boleh selepas mengangkat takbiratul ihram ataupun sebelum. Dia kena tengah-tengah. Imam Syafi'i dia menetapkan, kita punya mazhab menetapkan ketika mengangkat, ketika masuk ketika tu masa kita tengah angkat tu lah. Tak boleh sebelum, tak boleh selepas.
Itu kita punya syarat dia ketika mengangkat takbiratul ihram, iaitu tatkala mengucapkan Allahu Akbar, lafaz yang disebut oleh mulut bukan dipanggil niat. Nampak? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Kita tengok macam mana nak niat solat fardu subuh. Ustaz baca Semua bagi perhatian Usalli. Semua boleh ikut Ustaz. Semua boleh ikut muallim Usalli. Usalli fardhu subhi. Usalli. Semua ikut. Usalli fardhu subhi. Dia kena ada baris atas sebab ada kira maf'ul bih kan. Subhi di mudhaf tak boleh itu. Ni usalli fardhu subhi. Usalli fardhu subhi. Rak'ataini. Maksudnya 2 rakaat. Adaan. Lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh. Amir tak baca pun. 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Okey, tu niat solat fardu subuh. Tengok, solat fardu niat subuh berapa rakaat? Amir. Subuh berapa rakaat? Berapa? Amiruddin. Apa? 3. Rizki, subuh berapa rakaat? 2. Subuh 2 rakaat. Ingat saya kata apa? 2, 4, 3, 4. Lupa dah ke? Amiruddin. 2, 4, 3, 4. Nampak? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 Aisyah. Lupa dah ke? Amiruddin? Lupa lah tu. Okey, kita niat solat zuhur pula. Intisar tak masuk? Intisar demam. Intisar tak boleh masuk. Kenapa? Sekejap Okey, kita sambung niat solat zuhur. Semua ikut. Usalli fardhu subhi. Zuhri. Arba'atin. Adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 ni. 4 Amiruddin 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apa tak payah ikut. Dengar je Ustaz baca. Ustaz baca niat saya niat solat asar. Tak payah ikut tau. Tak payah ikut. Usalli fardhul asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat.
Niat solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Aku sembahyang maghrib. Niat solat isyak macam mana? Usolli fardal isya'i arba'atin adaan lillahi ta'ala. Aku solat Aisyah. Berapa rakaat Uzair? Aisyah. Aisyah berapa rakaat? Kerana Allah Ta'ala. Firas. Zuhur berapa rakaat? Firas, Zuhur berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? 4. Ada Amsyah. Maghrib berapa rakaat? Ada Amsyah. Ada. Maghrib berapa rakaat? Ada berapa? 3. Bagus. Okey. Isya. Asar berapa rakaat? Bagus. Nadra ada tak? Nadra ada kan? Nadra. Aisyah berapa rakaat Nadra? Mana Nadra? Mana Nadra? Isyak berapa rakaat? 4. Da'i. Zuhur berapa rakaat? Da'i. Da'i ada tak? Da'i mana? Da'i tak ada kot. Ada. Ya. Irfan. Asal berapa rakaat? Irfan. Bagus. 4. Alia Safia. Subuh berapa rakaat? 4. Subuh. 2. Bagus. Alisa Sofia. Aisyah berapa rakaat? Betul ke 4? Betul ke 4 Aisyah? Betul. Bagus. Aish Hafi. Maghrib berapa rakaat? Buka suara. Aish. Maghrib berapa rakaat? Angkat tangan berapa? Tak buka tak apa. Maghrib berapa rakaat? Aish. Maghrib berapa rakaat? Aish. 3. Dan bila nak habis kelas. Sabarlah. Okey, nak habis dah ni. Nak habis dah. Okey. Ingat, Ustaz ulang Subuh 2 rakaat. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Aisyah 4. Jadi macam mana senang kira? 2, 4, 4, 3, 4. Semua ulang. 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 3, 4. Bagus. Nampak ulang. 2, 4, 4, 3, 4. 3, 4. Senang ingat tak? 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Ingat yang tu je. Dia punya kita panggil nombor telefon. Nombor telefon solat lah kan? Okey, muka surat 12. Surat tu ada mana? Muka surat 12 semua. Ya, sabar. Cuba try buat latihan ni Ambil pensel, yang tak ada pensel tengok depan je. Tak payah buat apa. Yang ada buku tengok muka surat 12. Nampak tak? Tengok contoh yang pertama. Kita tengok contoh soalan yang pertama. Macam mana nak buat tu? Tengok ni semua, tengok depan. Usolli, nampak? Ada alif lam je kan? Lepas tu tak ada tempat kosong. Satu huruf ha, lepas tu huruf ra. Apa kat sini agak? Huruf apa? Dia ada contoh zal,
Zain, za, za, dha. Jadi huruf mana kat sini? Agak-agak. Huruf apa? Apa? Huruf dha ni. Nampak huruf dha ni? Ni huruf Za. ni huruf dha. Ni jawapan dia. Dha jadinya usalli fardhal zuhri. Ni dha ni zuhri. Arba'a rok apa? Rotin ke rok'atin ke rok'atin ke? Apa? Huruf apa kat sini ada tiga-tiga ni? Bagus. Jadinya macam contoh macam Naufal. Buat apa? Jadinya contoh macam ni je. Nampak tak semua? Jadi buat latihan muka surat 12 yang ada buku, yang tak ada buku kejap Yang tak ada buku muka surat 15. Jadinya yang ada buku muka surat 12 dan 15. Boleh tak semua? Apa? Latihan. Yang tak ada Isa, awak tak ada buku kan? Jadi ni awak buat muka surat ni je, 15. Ni muka surat ni. Ni. Yang ada buku buat muka surat 12. Maklum, saya tak ada buku. Yang tak ada buku buat muka surat. Tak apa, sekali ustaz kampus ni tiru balik je. Buat dalam buku fiqh darjah 2, buku tulis, salin ni balik. Tulis jawapan dekat sini. Nampak kotak kosong ni. Usalli fardhu zuhri. Apa? Salasa ke, arba'ah ke, isnani ke, apa? Ustaz, Apa? saya tak ada buku, tak dapat lagi. Yang tak ada buku, tak apa. Sekali muallim akan bagi muka surat 15 ni dalam grup WhatsApp tu. Kamu tiru je dalam ni. Boleh? Boleh, tapi tak dapat. Boleh, tapi something. Buku tulis ada tak? Buku tulis kosong. Tengok lempus. Buku tulis kosong ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ambil kertas kosong, salin balik je. Salin ni 1, 2, 3, 4, 5 ni. Salin, buat je. Yang ni yang tak ada buku. Sama macam ni, Ustaz. Ya. Sebiji macam ni. Lagi muallim Ustaz akan tunjuk. Akan post dalam grup. Macam mana? Untuk tak ada buku. Yang ada buku, muka surat. Yang ada buku buat dalam ni je. Faham tak? Di muka surat 15. Yang ada buku muka surat 12 dan 15. Yang tak ada buku muka surat 12 sahaja. Boleh? Ni, dia tak marah. Faham tak semua? Faham. Ingat, yang tak ada buku muka surat 15 sahaja. Sekali lepas habis kelas, muallim akan post ini. Kamu buat dalam buku fiqh, buku tulis fiqh. Yang tak ada buku tulis fiqh lagi, tulis dalam kertas kosong tak apa. Yang ada buku ni ada buku ni, tulis dalam ni, muka surat 15 ni dan muka surat 12. Jadinya yang ada buku ada 2 latihan, ada 2 kali latihan. Yang tak ada buku 1 je latihan. Faham tak? Faham ke? Faham? Faham baca doa habis. Udah doa habis belajar. Okey. Ingat, yang ada buku 2 latihan. 2 muka surat latihan. Yang tak ada buku ada 1 saja latihan. Kamara faham tak? Kamara. Tak apa, saya akan tulis. Okey, Assalamualaikum. Soalan Aisyah. Kelas ni. Kalian dah habis ke?